Selamat pagi, salam sejahtera, salam Jumaat kepada penonton talk show Singgah Semang Mak siri ke-8 bagi tahun 2021. Bagaimana penonton hari ini untuk Singgah Semang Mak siri ke-8, diharap kalian sihat dan hari ini juga merupakan hari ke-18 kita ber-PKP untuk siri 3.0. Jika silap tolong betulkan saya ya. Hari ke-18 kita ber-PKP untuk untuk 3.0. Bagi yang ada menonton kita pada pagi ini, sebelum siri ini, sesi ke-8 ini, siri ke-8 ini bermula, saya mohon tuan-puan untuk share dan like posting ini agar lebih ramai lagi yang menonton untuk SSM siri ke-8 pada pagi ini. Boleh like dan share posting ini. Uji cuba suara jelas ke? Bagi yang ada menonton pada pagi ini boleh komen di ruangan komen so that we are aware you guys are with us today SSM siri ke-8 bagi tahun 2021. So tajuk pada hari ini is a very, orang cakap, semua tajuk best untuk SSM yang kita jemput panel pun memang panel berpengalaman. So tajuk pada hari ini, so we know that now is dalam keadaan pandemik, kita ada di antara kita mengalami beberapa, orang cakap, we having through difficult times, be it in financial, be it in a family matter. So untuk kali ini kita tekankan kepada tajuk berkenaan dengan pekerjaan. So saya ada di antara rakan-rakan saya sendiri kehilangan pekerja since the PKP 1.0 because of this pandemic. So kehilangan pekerjaan, ada di antara mereka dikurangkan pendapatan. So ini memang menjejaskan ekonomi, financial problem di antara kita. So kita jemput tuan moderator kita juga sudah ada di konti pada pagi ini, Encik Roslan bin Pilus. Selamat pagi Encik Roslan. Ya, selamat pagi Cik Ros. Apa khabar? Sehat. Hari ni cuaca dekat Putrajaya dia Mendung, macam mendung. hujan tapi tak hujan. Very Ya, windy day lah. Ya. So hari ni Cik Roslan juga bekerja daripada rumah? Ya, masih lagi work from home dah 18 hari, hampir sebulan lah selepas hari raya itu masih lagi. Ya. So how are you today? Good? Fine, thank you. Macam inilah keadaannya. Diharap yang lain-lain juga sihat. Sehat ya, sebab sekarang ni okey, tajuk yang ni kita boleh kupas sikit lah sebelum kita bawa masuk kita punya panel pada pagi ini. Tajuk yang kita akan kupas pada hari ni lah, kehilangan pekerjaan suatu pengakhiran. Ada soalan je. So macam mana pandangan Cik Roslan dengan tajuk yang akan dikupaskan pada pagi ini oleh panel yang berpengalaman kita daripada Perkeso ya? Ya, daripada Perkeso. Daripada cawangan return to work lah. Ada satu unit sokongan psikologi dipanggil. Itulah pandangan saya seperti mana yang Cik Ros beritahu tadi, sempena dengan musim PKP ini ramai yang terjejas dan terkesan akibat daripada pandemik ini, ramai yang diberhentikan bekerja. Jadi mungkin ada satu pada pagi ini mungkin akan dibentangkan oleh kita punya panel yang mahir dalam bidang ini, mungkin akan berkongsi bersama. Kita dalam sembang-sembang santai ini kita akan berkongsi bersama lah. So saya dah tengok kita boleh jemput kita punya panel hari ini. Ya, dalam boleh. Konti. Hai, selamat pagi Encik Muiz. Ya, selamat pagi Cik Ros. Selamat pagi, sehat ke? Alhamdulillah, okey, sihat pagi ni. Cik Muiz akan bawa tajuk sangat related lah dengan current issue right now, kehilangan pekerjaan. We know that kita tahu sekarang untuk staff airline terutama sekali memang terjejas airline, MAS, AirAsia itself,
banyak yang sudah orang cakap sudah terminate diorang punya pekerjaan kontrak. So this will affect them. Mungkin tajuk pada hari ini memberi pencerahan kepada mereka, memberi sinar harapan kepada mereka dengan ilmu yang akan Encik Muiz kongsikan pada pagi ini. So saya serahkan SSM siri ke-8 pada pagi ini kepada Tuan Roslan yang juga merupakan moderator kita pada pagi ini daripada Perkeso, dan kepada Tuan Muiz, panel jemputan kita, terima kasih diucapkan kerana sudi menjadi panel jemputan bagi SSM siri ke-8. Dipersilakan. Baik, terima kasih Cik Ros. Selamat kembali bersiaran dalam siri yang ke-8 kita punya Sembang Santai Mat ya, SSM. Yang ini siri yang ke-8 pada tahun ini. InsyaAllah kita akan teruskan lagi di masa-masa akan datang. Dan yang sebelum-sebelum ni pun kita telah pun banyak berkongsi ilmu ya. Jadi kita punya panel pada pagi ini adalah Encik Abdul Muiz bin Datuk Abdul Halim yang merupakan kaunselor di Perkeso, yang juga beliau merupakan bertugas di sebagai Psychology Support and Social Wellbeing Unit di Cawangan Return to Work Perkeso, beribu pejabat di Putrajaya. Jadi pada pagi ini Cik Abdul Muiz beliau akan berkongsi bersama kita berhubung dengan isu-isu kehilangan pekerjaan dan juga sokongan psikologi yang mana beliau telah banyak mengendalikan kes-kes yang kehilangan pekerjaan. Dan tajuk kita pada pagi ini adalah, adakah kehilangan pekerjaan itu suatu pengakhiran? Jadi tidak bermakna lah ya. Tidak bermakna kalau kita dah diberhentikan kerja, maka pengakhiran kita berakhirnya di situ. Ada lagi mungkin ada pihak yang boleh membantu seperti mana yang dilaksanakan oleh Cik Abdul Muiz yang merupakan kaunselor di bawah Return to Work. Dan untuk itu saya serahkan kepada Cik Abdul Muiz. Dipersilakan Cik Muiz. Baik, terima kasih Tuan Haji Roslan Ya, terima kasih. Dan juga saya ucapkan ribuan terima kasih kepada barisan pengurusan Majlis Akrab Kebangsaan lah di atas kesudian menjemput saya pada pagi ini untuk membincangkan secara santai-santai berkenaan dengan kehilangan pekerjaan, iaitu satu isu yang kita lihat pada tempoh pandemik COVID-19 ni sangat orang kata sangat relevan lah pada masa kini ya, disebabkan ramai syarikat-syarikat yang terpaksa ditutup ataupun dikecilkan saiz dan sebagainya. Jadi dia terlibat dengan pemberhentian pekerja secara walaupun tidak secara drastik, tetapi dia memberi kesan juga kepada kepada negara. Jadi untuk mungkin sebagai pengenalan lah sebelum saya pergi jauh kepada topik yang kita akan bincangkan pada pagi ini. Jadi nama saya Abdul Muiz bin Abdul Halim. Saya bertugas di Cawangan Return to Work, pejabat sistem insurans pekerjaan lah, iaitu di bawah unit Psychological Support and Social Wellbeing Unit. Jadi sebelum ini saya memang bersama-sama dengan Tuan Roslan kita yang kita di bawah akrab di bawah akrab Perkeso. Jadi banyaklah kerjasama yang telah dilakukan lah bersama dengan Tuan Roslan kita yang memang orang yang berpengalaman di Perkeso lah. Dia boleh dianggap sebagai mentor saya lah tu di Perkeso tu sejak saya memasuki Perkeso tu. Jadi Tuan Roslan lah yang banyak membantu berkenaan dengan isu-isu di Perkeso lah ya. Jadi saya rasa juga lah dapat bekerjasama semula dengan Tuan Roslan kita setelah sekian lama saya tidak bersiaran bersama-sama. Ini disebabkan saya meninggalkan unit psikologi di Perkeso, bukan di Perkeso. Jadi kita ada dua lah sebenarnya sekarang, satu unit psikologi yang di bawah bahagian sumber manusia, dan juga kita wujudkan satu lagi cawangan di bawah Cawangan Return to Work lah. Ini kita merefokus lebih kepada pencarum-pencarum di luar. Maksudnya kita lebih fokus kepada kita punya klien lah.
Dan kalau dulu mungkin kita macam saya punya peranan lebih kepada sumber manusia dalaman di dalam organisasi, tapi kini skop kita diperluaskan kepada pencarum-pencarum dan juga kepada majikan-majikan yang mencarum dengan Perkeso lah, maksudnya kita punya klien. Jadi pejabat sistem insurans pekerjaan dia mempunyai beberapa bahagian lah di dalamnya, di antaranya bahagian perkhidmatan pekerjaan dan juga bahagian pembayaran insurans, dan juga kita ada bahagian analisis pekerjaan. Di bawah bahagian perkhidmatan pekerjaan kita ada cawangan return to work dan juga cawangan perkhidmatan pekerjaan. Jadi di cawangan return to work saya bertugas sebagai pengurus kes, di mana sekarang ini saya lebih memberikan fokus kepada pengurusan psikologi dan juga kesejahteraan sosial kepada pencarum-pencarum dan juga kita punya orang berinsurans di luar sana lah. Itu sedikitlah berkenaan dengan pengenalan dengan diri saya. Bagi yang tidak mengenali, mungkin ada sahabat-sahabat kita yang juga menonton, saya ucapkan terima kasih kerana memberikan sokongan kepada Sembang Santai Mark kali yang ke-8 lah pada kali ini. Okey, ini di cawangan return to work, sebenarnya di pejabat sistem insurans pekerjaan, saya juga merupakan penyelaras kepada satu skuad yang kita panggil rakan SIP Perkeso. Jadi rakan SIP Perhatian Perkeso ni di antara tugas-tugas ataupun kita punya peranan ialah yang pertama sekali ialah kita memberikan pampasan lah kepada kita menguruskan pampasan kepada insurans pekerjaan. Jadi sebelum itu rakan SIP Perhatian Perkeso ni kita mempunyai penyelaras di setiap pejabat Perkeso di seluruh negara, di mana mereka dilantik di kalangan pegawai-pegawai di bawah pejabat sistem insurans pekerjaan lah. Jadi seperti yang tuan-tuan dan puan maklum bahawa faedah sistem insurans pekerjaan ni kalau nak ikutkan memang kita memberikan fokus terhadap pemberian pampasan terhadap kehilangan pekerjaan. Jadi selain daripada itu, kita tujuan melakukan SIP Perhati ini ialah untuk menyelaraskan program-program di bawah bahagian perkhidmatan pekerjaan lah, iaitu termasuk kita memberi sokongan daripada segi pemulihan fizikal, pembekalan alatan pemulihan sekiranya ada orang berinsurans kita yang mungkin memerlukan rehabilitasi dan sebagainya. Dan juga kita juga menyediakan latihan-latihan vocational. Latihan vocational ni kepada golongan orang berinsurans yang terlibat dengan kemalangan ataupun orang berinsurans yang diberhentikan kerja. Jadi sekiranya dua golongan ini memerlukan latihan-latihan untuk meningkatkan skill dan sebagainya, jadi mereka boleh mendapatkan perkhidmatan iaitu dengan membuat laporan kepada pegawai skuad rakan SIP Perhati kita di setiap pejabat Perkeso di seluruh negara. Di antara perkhidmatan yang mungkin agak barulah dalam servis-servis yang kita sediakan ialah perkhidmatan sokongan psikologi dan juga kaunseling. Jadi yang ini saya diamanahkan bersama dengan tim-tim kaunselor yang kita sedia ada di seluruh negara, walaupun tidak ramai, tetapi pada peringkat awal ni memang itulah kita berharap bahawa mereka ni dapat memberikan kerjasama lah dalam membantu golongan yang memerlukan perkhidmatan daripada pihak Perkeso. Selain daripada itu, perkhidmatan konsultasi kerjaya ni memang telah kita sedia berikan kepada kita punya golongan orang berinsurans, di mana kita mempunyai ramai pegawai-pegawai perkhidmatan pekerjaan di setiap pejabat di seluruh negara untuk memberikan perkhidmatan konsultasi kerjaya kepada golongan-golongan orang berinsurans yang kehilangan pekerjaan dan juga memohon untuk mendapatkan elan mencari pekerjaan.
Dan selain daripada itu mungkin kita akan juga uruskan daripada segi pendaftaran lah, pendaftaran bagi majikan yang mungkin belum lagi mendaftar dengan akta SIP ya, Sistem Insurans Pekerjaan, di mana kita mewajibkan semua golongan majikan sejak dari 2018, maksudnya setelah akta itu diluluskan pada tahun 2018, di penghujung tahun 2017, di mana pada awal 2018 semua pekerja wajib dicarumkan yang bergaji bawah 4,000 lah, yang bawah gaji 4,000 wajib dicarumkan di dalam akta SIP lah. Okey, kita pergi seterusnya. Ini serba sedikit lah tentang program Return to Work, di mana saya bertugas sekarang ni sejak dari tahun 2018, di mana saya banyak terlibat dengan pengurusan kes, iaitu pengurusan kes yang melibatkan kemalangan. Yang ini yang kita libatkan orang berinsurans yang mungkin melibatkan kemalangan dan juga yang memerlukan pemulihan dan rehabilitasi lah. Jadi mungkin saya kongsi sedikit lah mungkin berkenaan dengan apa kaitan dia dengan kita punya topik kehilangan pekerjaan ya. Jadi mungkin apa yang dapat saya kaitkan di mana kehilangan pekerjaan ni sekarang ni menjadi satu perkara yang sangat menakut-nakutkan pekerja lah. Jadi pekerja-pekerja terutamanya yang berada di sektor swasta dan juga mungkin kalau di badan di sektor kerajaan mungkin kurang terlibat lah dengan kehilangan pekerjaan ni secara mendadak. Tetapi bagi pekerja-pekerja di luar sana, mereka mungkin setiap hari tidak tidur lena lah, tidak dapat tidur lena kerana mereka tidak tahu ataupun merasa tidak selamat dengan pekerjaan mereka disebabkan sekarang ni banyak syarikat-syarikat yang terpaksa menutup operasi dan juga membuang pekerja-pekerja walaupun yang telah bekerja lama dalam syarikat. Apatah lagi sekiranya orang tu didapati mungkin MC yang panjang contohnya, MC yang panjang ataupun disebabkan penyakit-penyakit yang mereka alami. Jadi memang kita tidak dapat elak lah. Maksudnya majikan memang akan memilih orang-orang yang itulah yang mereka akan memberhentikan pekerja dahulu. Diberi keutamaan lah, maksudnya dalam senarai top 10 list orang yang akan diberhentikan kerja adalah ialah salah satunya mungkin orang-orang yang mempunyai penyakit ataupun mempunyai MC yang panjang dan sebagainya lah. Jadi sebelum era pandemik COVID-19, kami di pihak Return to Work banyak memberikan pemulihan dan rehabilitasi lah kepada mereka-mereka yang mungkin mengalami kemalangan dan sedang dalam tempoh cuti yang panjang. Jadi apa yang kami berikan ialah hikmat sokongan daripada segi untuk memberikan motivasi kepada mereka untuk kembali bekerja. Mungkin pada masa itu sebelum era COVID, itu pun majikan pun agak sukar untuk menerima mereka kembali bekerja lah. Maksudnya ialah mungkin dengan keadaan kekurangan anggota di badan, kekurangan upaya. Jadi ada juga majikan-majikan yang tidak sanggup untuk mengambil mereka bekerja walaupun tidak secara terus. Maksudnya mereka akan memberikan tugasan yang mungkin di luar daripada kemampuan seseorang pekerja tersebut lah. Jadi pekerja itu sendiri sebenarnya yang akan menarik diri dan memberikan notis berhenti kerja kerana tak sanggup lagi bekerja dengan syarikat-syarikat yang mungkin mereka merasakan mereka diberikan satu tanggungjawab yang di luar kemampuan mereka lah. Jadi peranan kita walaupun kita telah membincang secara baik dengan majikan dan sebagainya untuk memberikan kerja-kerja yang light duty, yang berbentuk kerja-kerja ringan ataupun yang berbentuk
kerja-kerja yang mungkin secara secara berperingkat-peringkat mereka dapat menyesuaikan diri kembali dengan keadaan sebelum mereka mengalami kemalangan. Walau bagaimanapun pihak majikan mungkin pada masa itu masih lagi yang kata apa boleh menerima lah kita punya nasihat dan sebagainya. Tetapi saya rasa pada masa kini dalam keadaan COVID-19 ini di mana banyak syarikat-syarikat yang terpaksa tutup dan sebagainya, saya rasa agak sukar bagi mereka untuk menerima dan terus membayar gaji kepada pekerja-pekerja yang kehilangan yang cuti panjang, contohnya yang ada yang sampai 6 bulan cuti disebabkan kehilangan ataupun disebabkan kemalangan dan sebagainya lah. Jadi itulah antara cabaran-cabaran yang mungkin pengurus kes di cawangan Return to Work hadapi pada masa ini. Dengan sebab itu juga kita memberikan kita menubuhkan satu unit khidmat sokongan psikologi kepada pekerja-pekerja yang mungkin mengalami kehilangan pekerjaan dan juga yang bakal diberhentikan kerja, dan juga bagi pekerja-pekerja di bawah program pemulihan Return to Work. Itu serba sedikitlah berkaitan dengan apa itu cawangan Return to Work dan juga bidang tugas saya di Pejabat Sistem Insurans Pekerjaan. Okey, selain daripada itu, ini adalah program rehabilitasi yang kita berikan kepada orang berinsurans yang yang layak. Maksudnya mereka akan diberikan pemulihan sama ada di pusat pemulihan di rehabilitasi di Melaka, di mana kita mempunyai satu pusat pemulihan yang boleh dikatakan agak advance lah daripada segi teknologi dan juga kepakaran yang kita miliki di bawah satu bumbung. Jadi kita ada pelbagai program-program di sana di mana seseorang orang berinsurans itu yang mengalami kemalangan, kita menghantar mereka ke sana untuk menjalani proses pemulihan lah secara komprehensif dengan bantuan daripada kita punya jurulatih yang pakar di sana. Dan juga kita mempunyai pengurus kes juga di pusat tersebut lah untuk membantu daripada segi kelicinan pemulihan orang-orang berinsurans. Dan selain daripada itu, kita juga ada pusat latihan vocational lah. Nah, ini adalah antara proses di mana seseorang yang mengalami kemalangan yang dimasukkan di bawah program Return to Work, mereka akan menjalani medical treatment, iaitu daripada sudut rawatan daripada segi pemulihan anggota dan sebagainya, daripada sudut perubatan. Dan juga setelah itu mereka akan dirujuk untuk menjalani satu proses rehabilitasi daripada sudut fizikal, pemulihan fizikal. Dan kita akan membekalkan mereka dengan alatan-alatan pemulihan yang sesuai. Contohnya jika mereka terpaksa memotong kaki, jadi kita akan sediakan kaki palsu di pusat tersebut, di pusat rehabilitasi tersebut. Jadi kita boleh mengukur dan kita boleh menjalankan training kepada mereka lah dengan alatan pemulihan yang baru, alatan pemulihan kaki palsu yang baru dan sebagainya lah. Kerana untuk kita mendapat kaki palsu, contoh bukan maksudnya bagi orang berinsurans yang mendapatkan kaki palsu pun mereka sendiri terpaksa menjalani satu latihan lah di sana. Bukan orang kata apa kita bagi kaki palsu tersebut dan mereka terus boleh berjalan dan berlari, tapi mereka juga perlu menjalani latihan. Jadi latihan tersebut kita sediakan di pusat rehabilitasi di Melaka tersebut lah. Selain daripada itu, mungkin kita akan bincang bersama dengan majikan untuk melakukan penyesuaian ataupun pengubahsuaian daripada sudut akses kepada tempat kerja dan sebagainya. Dan sekiranya perlu memerlukan sesuatu peruntukan daripada sudut kewangan, jadi pengurus kes boleh menyediakan satu kertas kerja untuk memohon bajet untuk diberikan kepada majikan,
Jadi majikan boleh memohon satu bajet peruntukan untuk mengubah suai. Contohnya kalau dia memerlukan kenderaan, contoh pengubah suaian kenderaan contohnya, untuk menukar gear daripada manual kepada automatic, contohnya lah. Jadi kita boleh membantulah. Dan juga mungkin di premis-premis yang tidak mempunyai RAM contohnya, sebagai mungkin untuk beliau berkerusi roda untuk pergi ke pejabat, mungkin kita boleh mohon untuk menyediakan satu RAM kepada majikan tersebut lah. Jadi tujuan semua ini dilakukan adalah untuk mengekalkan pekerja di syarikat ataupun di syarikat yang beliau bekerja sebelum ini, ya. Jadi itulah antara usaha-usaha yang kita lakukan kepada kita punya pencarum bagi mengekalkan pekerjaan mereka, supaya mereka tidak diberhentikan kerja walaupun telah mengalami kehilangan upaya dan sebagainya, ya. Daripada itu kita juga menguruskan beberapa sesi untuk penempatan pekerjaan sekiranya mereka ini tidak dapat lagi kembali kepada pekerjaan yang lama disebabkan mungkin job demand di tempat kerja tersebut tidak mampu mereka lakukan. Maksudnya mungkin kita terpaksa mencari pekerjaan yang barulah dengan majikan-majikan yang lain. Jadi perkara ini, penempatan pekerjaan ini akan diuruskan oleh kita punya pegawai-pegawai penempatan pekerjaan yang kita ada di seluruh negara, di mana mereka dia akan didaftarkan untuk pencarian pekerjaan dan juga menghadiri temuduga. Dia bukan automatik, jadi maksudnya mereka sendiri perlu menghadiri temuduga dengan majikan-majikan yang mungkin boleh menggajikan golongan-golongan yang kita panggil OKU ataupun yang menyertai program Return to Work ini. Jadi kita anjurkan satu karnival kerjaya bersama dengan majikan-majikan dan kita panggil orang-orang berinsurans ni untuk menghadiri temuduga dan sebagainya lah. Okey, kita pergi kepada topik kita pada pagi inilah. Tadi yang saya ceritakan tadi tu Tuan Roslan, itu berkaitan dengan mungkin kita punya fungsi tugas utama di Perkeso. Mungkin Tuan Roslan lebih arif lagi lah berkaitan dengan faedah-faedah yang diberikan oleh pihak Perkeso selain daripada Akta 800, Akta 4 dan juga Akta Pekerjaan sendiri, SPS. Jadi memang itu antara 3 akta yang kita uruskanlah dari sudut faedah. Jadi yang ni secara umumnya statistik kehilangan pekerjaan ini yang saya dapati daripada portal EIS, di mana tuntutan daripada segi kehilangan pekerjaan pada tahun ini sehingga data setakat 4 hari bulan Jun. Maksudnya masih baru lagi lah data ni. Masih hangat lagi di pasaran. Jadi jadi apa yang kita nampak di sini, kita lihat kehilangan pekerjaan walaupun angkanya menunjukkan hanya 30,691 lah pada masa setakat ini. Jadi angka ini yang melibatkan orang-orang berinsurans yang layak di bawah skim kita lah, skim insurans pekerjaan yang berdaftar dengan Perkeso. Jadi kalau kita lihat pula jumlah job seekers, maksudnya job seekers ni pencari kerja. Pencari kerja yang kita dapat setakat ni dalam portal kita, sebab kita mempunyai satu portal, portal My Future Jobs, di mana itu adalah merupakan portal kerajaan lah, portal pencarian pekerjaan, portal nasional untuk pencarian pekerjaan. Kita namakan ia sebagai My Future Jobs portal lah. Jumlah job seekers yang kita ada setakat ni lebih kurang 350,000 lebih, 353,000. Itu mungkin termasuklah graduan-graduan ataupun orang yang diberhentikan kerja dan sebagainya. Jadi yang aktif lebih kurang 350,000 pencari kerja.
Dan kalau kita lihat di sini placement, maksudnya penempatan pekerjaan sehingga setakat 4 Jun sebanyak 100,007 daripada kekosongan jawatan yang kita lihat di sini yang berwarna hijau tu ada lebih kurang 898,000 jumlah jawatan kosong. Walaupun kita lihat di sini jumlah jawatan kosongnya mungkin mencecah hampir boleh dikatakan 900,000, tetapi dalam keadaan era pandemik dan ekonomi sekarang ni dalam tempoh lockdown dan sebagainya, saya tidak merasakan bahawa majikan akan mengambil pekerja dalam tempoh yang terdekat inilah. Maksudnya ini adalah jumlah jawatan kosong yang diiklankan di kita punya portal. Dan kita lihat kepada placement lah, kita lihat apa yang kita nak lihat sekarang ni, kita lihat kepada placement sehingga setakat ini kita mempunyai 107,000 penempatan pekerjaan. Okey tuan-tuan dan puan, boleh kita teruskan. Okey, ini adalah statistik kehilangan pekerjaan yang kalau kita lihat daripada segi setiap 2 minggu sekali kita akan keluarkan statistik berkaitan dengan kehilangan pekerjaan. Jadi untuk bulan Jun kita punya kehilangan pekerjaan di mana orang-orang berinsurans yang datang menuntut allowance mencari pekerjaan dengan kita adalah sebanyak lebih kurang 2,612 lah. Jadi golongan-golongan ini yang kalau kita lihat dari sudut setiap 2 minggu. Jadi kalau kita tengok statistik setakat bulan Jun, kita ada lebih kurang 30,000 lebih tadi kan yang kita lihat tadi. 30,691 kehilangan pekerjaan daripada bulan Januari sehingga bulan Jun lah. Jadi kalau kita lihat golongan-golongan profesional yang banyak terlibat di sini sebanyak 9,399 golongan profesional dan juga mungkin dari segi technician dan juga associate professional 5,900 dan juga golongan manager, golongan pengurusan. Yang ni saya melihat bahawa mungkin ada faktor-faktor yang berkaitan dengan mungkin industri-industri yang terlibat dengan lockdown dan sebagainya kan, yang tidak dapat beroperasi dalam tempoh PKP. Golongan-golongan inilah yang kebanyakannya hilang pekerjaan ya. Kalau kita lihat daripada sudut gender pula, golongan lelaki nampaknya yang banyak terlibat, 56%, itu mewakili 17,811 orang. Seterusnya ini trend LOE pada tahun ini, kalau kita lihat statistiknya menurun berbanding daripada Januari, di mana Januari kita mempunyai kehilangan pekerjaan hampir 8,000 lebih. Ini mungkin disebabkan pada masa itu kebanyakan industri telah dibenarkan beroperasi mungkin di hujung tahun 2020, contohnya macam industri pelancongan dan sebagainya, dan industri hotel, perhotelan dan sebagainya dibuka, iaitu saya kalau tak silap saya di antara bulan 10 hingga bulan Januari ya, sebelum kita tutup semula sempadan-sempadan merentas negeri ini di sekitar bulan 2 ataupun bulan 3. Jadi kadar pencarian pekerjaan tu mungkin kehilangan pekerjaan tu mungkin kita nampak 2-3 bulan selepas itulah. Maksudnya kalau kita lihat daripada bulan Januari paling banyak, dan Februari, Mac dan sebagainya lah, sebelum kita memberikan subsidi semula, subsidi kepada majikan. Kita lanjutkan iaitu program subsidi upah kita yang kita diamanahkan oleh kerajaan untuk memberikan subsidi kepada majikan-majikan untuk mengekalkan pekerja mereka lah. Jadi kalau kita lihat trend tu makin menurun sehinggalah bulan Jun yang kita hanya jumlah tuntutan kehilangan pekerjaan itu menjadi 2,612 saja. Dan juga saya berpendapat ini mungkin juga disokong oleh program-program pencana kerjaya, iaitu program hiring insentif lah, insentif hiring yang kita uruskan di peringkat Perkeso sendiri,
di mana kita memberikan insentif-insentif tertentu berbentuk ganjaran kepada majikan-majikan yang mengambil pekerja yang kehilangan pekerjaan, dan juga ada beberapa yang yang menggantikan pekerja-pekerja asing dan sebagainya, yang kita panggil Malaysianization, dan juga golongan-golongan yang terkesan seperti golongan OKU dan sebagainya lah. Jadi mereka ni kemungkinan sebab itu kita lihat trend kehilangan pekerjaan ataupun trend tuntutan pekerjaan tuntutan allowance mencari pekerjaan tu menurun sedikit lah sehingga bulan Jun. Ini kalau kita lihat trend pada tahun 2020, iaitu tahun lepas lah. Jadi yang paling tinggi kalau kita lihat di sini, jumlah kehilangan pekerjaan pada tahun lepas yang memohon tuntutan daripada pihak PKSO lebih kurang 100,000 lebih. Kalau kita lihat di sini lebih kurang 100,000 lebih, menjangkau 100,000 lebih. Dan juga pada bulan Jun kita lihat di sini makin yang terbanyak adalah pada bulan Jun lah, di mana mungkin kita bermula perintah kawalan pergerakan 1.0 tu pada bulan Mac. Mungkin pada masa tersebut masih lagi tidak terkesan, dan juga kita lihat di situ trendnya makin meningkat apabila sampai bulan April dan Mei. Semakin tinggi jumlah kehilangan pekerjaan tersebut. Walaupun kita telah kerajaan pada masa tersebut telah mengumumkan untuk program-program seperti program subsidi upah dan sebagainya, namun begitu kita lihat trend kehilangan pekerjaan masih lagi meningkat. Sehinggalah pada bulan Julai dan seterusnya lah, di mana mungkin ada sektor-sektor yang tertentu mula dibuka kembali untuk beroperasi dan sebagainya, dan juga melalui insentif-insentif penjana kerjaya yang kita perkenalkan untuk mengekalkan pekerja, dan juga insentif kita berikan kepada majikan yang menggajikan pekerja-pekerja baru. So trendnya saya lihat di sini kalau kita bandingkan daripada tahun ini, nampaknya tidaklah begitu orang kata membimbangkan lah. Tapi kita belum lagi melihat, kita baru sampai suku kedua pada tahun ini lah. Jadi jumlah kehilangan pekerjaan mencecah 30,000, dan kita harap ia tidak lagi meningkat lah seperti mana yang kita hadapi pada tahun lepas. Okey, kehilangan pekerjaan. Maksudnya di sini kalau kita lihat dalam akhbar-akhbar tempatan, banyak yang diviralkan berkenaan dengan contohnya, sebagai contoh ni seorang lelaki yang dulunya bekerja sebagai pengawal keselamatan terpaksa mengemis di tepi jalan lah. Maksudnya mereka ni mungkin kehilangan pekerjaan disebabkan banyak kilang-kilang tidak beroperasi dan sebagainya. Jadi pengawal-pengawal keselamatan mungkin tidak diperlukan lah. Kalau company dah tutup, jadi dia nak kawal bangunan kosong tak guna juga kan. Jadi mereka ni terpaksa diberhentikan. Jadi yang viral di sini, di mana skuad prihatin rakan SIP kita yang berada di lokasi di mana lelaki ini berada, telah cuba mengesan beliau dengan harapan kita dapat membantu beliau untuk mencari pekerjaan yang baru sekiranya beliau ada caruman dengan PKSO. Jadi apa yang kita dapati, skuad rakan SIP kita telah cuba menghubungi wartawan yang menyiarkan berita ini. Jadi beliau tidak dapat dijejaki lah. Maksudnya mereka cuba mendapatkan kontak beliau dan sebagainya. Beliau dikabarkan telah kembali pulang kepada kampung lah. Maksudnya dia balik kampung dan juga mendapat pekerjaan. Mungkin pekerjaan-pekerjaan yang saya rasa kerja kampung lah rasanya. Jadi kita masih lagi cubalah untuk membantulah sekiranya beliau ingin mendapatkan pekerjaan dan sebagainya. Jadi kalau kita lihat di sini perniagaan contohnya yang kita bantulah, ini salah satu daripada sinema kalau kita lihat di sini, MBO contohnya MBO
Ini di mana pekerjanya syarikat ini dia bergabung bersama dengan GSC Golden Screen Cinema. Jadi saya bolehlah nyatakan di sini sebab ini pun dah bukan ada PNC lagi dan kita telah bantu mereka di mana mereka digabungkan. Maksudnya MBO dan GSC bergabung dan diambil alih oleh syarikat Golden Screen Cinema lah. Maksudnya semua cawangan pawagam MBO telah ditutup dan pekerja mereka ada yang diberhentikan dan juga ada yang diserap dalam syarikat yang barulah. Jadi apa di antara program yang kita bantu daripada sudut sokongan emosi kepada mereka dan juga persediaan setelah kehilangan pekerjaan. Jadi itulah antara usaha-usaha lah yang kita berikan kepada pencarum-pencarum kita di mana sekiranya mereka mungkin mengalami kehilangan pekerjaan dan sebagainya. Jadi daripada sudut emosinya kemungkinan mereka ni memang akan terganggu. Jadi itu antara sokongan yang kita berikan sehingga kita boleh mengadakan sesi-sesi kaunseling secara individu dan sebagainya lah oleh kaunselor-kaunselor yang bertauliah di cawangan kita. Yang ni kehilangan pekerjaan ni mungkin daripada seorang Mila Jirin. Mila Jirin ni dia merupakan pengusaha lah, seorang usahawan di mana di dalam postingnya beliau menyatakan kerisauan sekiranya lockdown ini diteruskan iaitu PKP 3.0, beliau risau akan kehilangan 100 orang pekerjanya sebab beliau terlibat dengan industri catering. Jadi catering dan pemakanan kalau di musim lockdown ni jadi tak ada majlis-majlis yang boleh kita jalankan. Jadi beliau terpaksa mengurangkan pekerjanya lah. Okey, yang ni satu lagi yang tular lah di media masa di mana suami isteri, kalau kita lihat tajuk sini, suami isteri selongkar tong sampah demi sesuap nasi dengan membawa anaknya bersama di situ mencari mungkin ada bahan-bahan recycle yang boleh digunakan untuk mendapat duit. Jadi kita punya squad akan SIP perhatian kita di lokasi di mana orang ini tular, iaitu sekitar mungkin kalau salah di selatan tanah air kita, telah menjejak beliau lah, maksudnya untuk mendapatkan info-info dan sebagainya untuk membantu beliau daripada segi pencarian pekerjaan dan juga mungkin faedah-faedah yang boleh kita tawarkan kepada beliau lah. Jadi beliau sebelum ni memang pernah mempunyai caruman pekeso. Mungkin beliau pernah bekerja di sebagai operator di gudang dan juga pernah bekerja sebagai kelindan lori dan pernah menghantar barang-barang Skynet dan sebagainya lah. Jadi maksudnya kita cuba membantu beliau untuk mendapatkan pekerjaan yang baru lah. Dan juga isterinya juga mempunyai caruman dengan kita. Beliau pernah bekerja dulu di NSK Trade City lah, maksudnya Pasaraya NSK sebelum ni. Jadi yang isteri ni saya dikabarkan beliau tidak berminat, tidak bermotivasi untuk bekerja semula lah, walaupun kita telah menawarkan beberapa memberikan option kepada beliau lah. Sekiranya beliau ingin bekerja, kita boleh membantu untuk menempatkan beliau kembali kepada pekerjaan yang sesuai. Tapi nampaknya buat masa ini beliau masih lagi tidak bermotivasi lah. Okey, kenapa sokongan psikologi dan juga kaunseling ini penting di era kehilangan di era pandemik ini dan juga kehilangan pekerjaan lah. Jadi sebagaimana tajuk yang kita nyatakan tadi itu, kehilangan pekerjaan, adakah ia satu pengakhiran? Jadi setakat ini gambaran yang saya berikan daripada awal tadi itu nampaknya ia bukanlah satu pengakhiran, kerana usaha-usaha yang telah kita cuba bantu daripada sudut kita memberikan mereka pekerjaan semula, kita memberikan insentif dan sebagainya lah.
Tapi daripada sudut psikologi dan juga impact kepada dia punya mental, kesihatan mental dan sebagainya, kita pun ada usaha-usaha daripada kerajaan dengan dan juga dibantu oleh NGO tertentu lah untuk sentiasa menyediakan talian sokongan psikososial dan sebagainya kepada mereka-mereka yang terlibat. Jadi ini saya petik lah daripada satu seorang profesor di luar negara lah, dalam satu artikel yang dikeluarkan dalam American Psychological Association. Beliau mengatakan sekiranya seseorang itu yang tidak mempunyai pekerjaan dalam tempoh masa yang tertentu, atau utamanya dalam tempoh masa yang panjang, beliau akan mengalami satu trauma psikologi dan juga trauma financial lah. Jadi memang itulah realitinya. Sekiranya seseorang itu tidak mendapat pekerjaan, mungkin daripada sudut sosialnya pun akan terganggu, kan? Bukan saja daripada sudut emosinya, tetapi sosial maksudnya masyarakat ataupun masyarakat di sekeliling beliau. Mungkin jiran-jiran ataupun keluarga-keluarga yang terdekat yang mungkin akan efek jugalah daripada sudut itu. Selain daripada kehilangan pekerjaan, kita faham bahawa sekiranya kita mengalami mungkin terlibat dengan isu-isu bencana alam dan sebagainya, kita pun akan mengalami satu gangguan emosi, sama ada kita mengalami trauma ataupun fobia dan sebagainya. Apatah lagi kalau kita mengalami kemalangan, kematian, penyakit yang panjang seperti prolonged illness dan sebagainya, kan, yang tak ada kesudahannya, dan juga masalah-masalah berkaitan dengan keluarga, masalah berkaitan dengan di tempat kerja. Tambah lagi sekarang ni dengan adanya COVID-19 sejak daripada tahun lepas, jadi perkara yang mungkin banyak mengganggu kita lah, banyak mengganggu kita punya emosi dan sebagainya. Dia yang mengganggu emosi ni mungkin ada yang terlibat dengan perintah kawalan pergerakan lah, yang tidak dapat merentas daerah dan sebagainya. Mungkin ada yang family jarak jauh, kita panggil PJJ lah, pasangan jarak jauh, yang tidak dapat bertemu dengan pasangannya setelah sekian lama. Jadi itu pun akan menimbulkan satu gangguan emosi juga kepada orang tersebut. Dan juga bila kita tidak dapat bergerak jauh, maksudnya dalam lingkungan 10 km ataupun kita tidak boleh melepasi daerah tertentu, jadi ini juga menimbulkan satu gangguan emosi lah. Mungkin ada yang marah, ada yang merasa tidak puas hati dan sebagainya lah. Itulah antara gangguan-gangguan emosi yang mungkin wujud lah, selain daripada kehilangan pekerjaan yang kita nyatakan. Okey, ada beberapa jenis kehilangan pekerjaan lah. Ada jenis beberapa kehilangan pekerjaan yang diduga, contohnya macam company itu terpaksa downsize, terpaksa tutup ataupun mengecilkan dia punya operasi, dan ni melibatkan kehilangan pekerjaan dan juga penutupan syarikat dan VSS lah. Jadi di sini kita lihat bahawa ada beberapa jenis-jenis kehilangan pekerjaan yang kita duga, maksudnya pekerja itu sendiri telah duga bahawa di era pandemik ini company mungkin tidak dapat lagi untuk beroperasi dengan kapasiti pekerja yang penuh. Maksudnya mereka mungkin sedialah menerima dari sudut mungkin kalau mereka ditawarkan VSS dan sebagainya. Tetapi bagi company-company yang tidak mampu untuk membayar pampasan, contohnya kan, mungkin mereka diberikan notis 24 jam ataupun mungkin notis 1 bulan gaji dan sebagainya lah. Itu sajalah yang mampu diberikan oleh majikan. Jadi inilah yang akan menyebabkan pekerja tersebut mengalami satu gangguan emosi ataupun mungkin boleh menjadi
satu trauma kepada dia, di mana mereka akan berada di dalam keadaan krisis dan sebagainya lah. Sebab pencarian pekerjaan baru di musim sekarang ini bukanlah sesuatu yang mudah lah. Maksudnya bukan mereka kehilangan pekerjaan hari ini, esok lusa mereka boleh mendapat pekerjaan yang lain dengan mudah lah, walaupun pelbagai usaha yang telah kita lakukan untuk meyakinkan majikan untuk mengambil mereka bekerja semula, tapi itu bukan kita punya, maksudnya bukan kita punya authority lah, bukan kita punya power untuk memaksa majikan tersebut mengambil mereka bekerja. Majikan juga mempunyai hak lah, sama ada mereka ingin mengambil orang-orang yang tertentu, mungkin dengan syarat-syarat yang tertentu dan sebagainya lah. Jadi yang tidak diduga juga menjadi satu masalah juga pada masa sekarang. Mungkin ada yang terlibat dengan masalah disiplin di tempat kerja yang selalu menimbulkan masalah. Jadi mereka ini juga mungkin akan senang dibuang kerja lah, senang diberhentikan oleh majikan. Dalam keadaan sekarang ni tak ada lagi rayuan lagi lah. Maksudnya you buat salah, you akan terus diberhentikan kerja lah. Yang ni mungkin Tuan Roslan kita lebih pakar lah kalau nak bincang tentang masalah disiplin dan integriti di tempat kerja dan sebagainya. Itu kena ada satu sesi lain lah Tuan ya. So cuti sakit berpanjangan juga kadang-kadang akan mengakibatkan seseorang pekerja tersebut diberhentikan. Terutamanya di era pandemik COVID-19 ini, majikan hanya mencari, saya bukan nak menyalahkan majikan, tetapi mungkin keadaan tidak mengizinkan mereka untuk mengekalkan pekerja-pekerja yang sebeginilah di tempat kerja, kerana mungkin mereka tidak ada sales dan sebagainya. Dan mungkin kalau diharapkan moratorium ataupun air sinar, air lestari, mungkin banyak yang dah sampai kepada penghujung. Maafkan saya. So bukan kita nak salahkan majikan, tetapi mungkin keadaan tidak mengizinkan mereka untuk terus mengekalkan pekerja-pekerja yang sebeginilah. So kesan-kesan terhadap psikologi apabila kita terlibat dengan kehilangan pekerjaan. Jadi kita mungkin mengalami stres, kecewa, keliru, dan juga mungkin ada yang panik, dia jadi panik, anxiety dan sebagainya. Putus harapan ni maksudnya dia macam merasakan bahawa tiada lagi harapan baginya dalam kehidupan ini sehingga ada niat untuk membunuh diri dan sebagainya. Dan juga depresi, kemurungan. Jadi kenapa seseorang itu merasa stres apabila dia kehilangan pekerjaan? Mungkin salah satunya disebabkan faktor umur. Kalau bagi peringkat umur mereka yang mungkin berada di bawah lingkungan 20 hingga 25 tahun ataupun di bawah 30 tahun mungkin masih lagi tidak mempunyai komitmen yang tinggi dan sebagainya. Tetapi bagi mereka yang mungkin mencecah 45 tahun ke atas yang diberhentikan kerja, pada peringkat umur ini ia akan menjadikan satu stres yang melampau lah. Maksudnya boleh menjadikan mereka ini jadi depres dan juga murung dan sebagainya. Dan mungkin yang mereka hadapi ialah mereka tidak mempunyai kemahiran lain. Contohnya mereka telah bekerja dalam sesuatu bidang, contohnya di sebagai operator di kilang dan sebagainya. Jadi sekiranya mereka kehilangan pekerjaan disebabkan kilang tersebut terpaksa ditutup dan sebagainya, mereka terpaksa mencari pekerjaan lain lah. Jadi pekerjaan lain ni memerlukan mereka untuk mendapatkan skill yang baru, training dan sebagainya lah. Itu yang kita cuba bantu daripada sudut memberikan latihan kepada pekerja-pekerja yang tidak mempunyai skill dan sebagainya yang telah diambil bekerja di bawah program Penjana Kerjaya, iaitu yang diuruskan oleh kita di Pekeso. Jadi kita memberikan latihan, mereka dibenarkan untuk mendapatkan latihan
latihan vocational berkaitan dengan kemahiran mereka bekerja, kemahiran pekerjaan mereka lah. So salah satunya mungkin daripada sudut lokasi pekerjaan tersebut, mungkin sekiranya ditawarkan kerja mungkin agak jauh daripada lokasi yang mereka tinggal dan sebagainya. Mencari faktor gaji faktor gaji juga merupakan salah satu daripada satu kriteria yang menyebabkan mereka yang hilang pekerjaan ini merasakan stres lah. Jadi mereka mungkin tidak akan mendapat gaji yang sama sebelum ini yang ditawarkan oleh majikan sebelum, dan mereka mungkin terpaksa berpuas hati dengan gaji minima lah. Pada masa ini, kalau kita lihat tadi pada statistik tersebut di awal tadi, kita lihat banyak pekerjaan-pekerjaan yang ditawarkan, yang diiklankan dalam portal kita, di mana peringkat gaji yang ditawarkan kebanyakannya adalah di peringkat gaji minima. Jadi mungkin ianya mungkin lebih sesuai kepada pencari-pencari kerja yang tiada pengalaman, yang mungkin masih baru dan sebagainya. Jadi kalau yang dah berpengalaman, dan mungkin faktor gaji juga menyebabkan mereka ni menjadi stres dan sebagainya. Okey, seterusnya isu-isu lain berkaitan dengan kehilangan pekerjaan. Mungkin penceraian, penderaan ahli keluarga. Kalau kita lihat dalam akhbar-akhbar, banyak juga kes-kes berkenaan dengan aduan penderaan ahli keluarga, sama ada pasangan dan sebagainya lah. Terutamanya dalam tempoh lockdown ini, mungkin ramai yang menjadi stres dan sebagainya, tak dapat keluar rumah. Jadi dia mencari satu bahan lah untuk melepaskan geram dan sebagainya. Terutamanya bagi pendera-pendera ni lah, kaki buli ni . So masalah ketagihan pun semakin meningkat. Kalau kita lihat ketagihan mungkin daripada sudut ketagihan dadah dan arak dan sebagainya. Isu-isu kewangan ni sudah tentulah menjadi isu utama lah mungkin kepada semua masalah-masalah yang mungkin dihadapi. Jadi isu kewangan ni adalah salah satu penyebab utama lah, ya. Okey, yang ni tanda-tanda dan gejala-gejala kemurungan lah. Yang ni biasa yang kita dapati terutamanya sebagai contoh perubahan dalam pemikiran. Tidak dapat membuat keputusan, masalah tumpuan dan mengingati, hanya nampak kesilapan diri sendiri dan sebagainya lah. Rasa pesimis, putus asa, tidak berguna dan sebagainya. Perubahan daripada sudut tingkah laku pula, mungkin kerap menangis ataupun sering merasakan mudah merasa gagal, tidak boleh tenang dan sering resah, masalah tidur dan sebagainya lah. Jadi tidur pun tak lena lah maksudnya. So kita lihat daripada sudut kesan psikologinya tadi tu, yang ni kita lihat, ini ada seorang yang kita lihat tular juga dalam media massa baru ni, di mana seorang lelaki yang cuba membunuh diri untuk terjun daripada tingkat 11, tetapi berjaya diselamatkan lah. Nasib baik berjaya diselamatkan. Jadi ada satu kes pada tahun lepas, kalau tak silap saya, seorang juru terbang, seorang pilot yang juga membunuh diri kerana terjun daripada sebuah bangunan lah. Jadi mungkin mereka ini terkesan dengan daripada sudut lifestyle, gaya mereka, mungkin daripada sudut tekanan daripada orang di sekeliling mereka dan sebagainya, komitmen daripada sudut kewangan dan sebagainya, itu menyebabkan mereka ini merasakan tiada harapan lagi untuk mereka teruskan hidup. Jadi jalan mudah yang mereka ambil ialah membunuh diri lah. Jadi kita jangan rasa ini adalah salah satu sahaja kes yang mungkin kita tidak perlu beri fokus dan tumpuan. Sebenarnya banyak lagi kes-kes yang kita akan lihat sebentar nanti. Jadi daripada sini satu talian talian COVID yang diusahakan oleh kerajaan semenjak daripada Mac tahun lepas hingga kepada Jun tahun ini. Jadi antara isu-isu yang dikemukakan ialah isu yang memerlukan sokongan emosi dan kaunseling, iaitu ramai pengadu-pengadu mengatakan bahawa mereka stres, bimbang, marah dan murung. Ini antara 50% lah
daripada jumlah-jumlah pemanggil memohon untuk menyatakan bahawa mereka menghadapi masalah-masalah tersebut. Okey, jadi statistik berkenaan dengan bunuh diri, sebanyak 465 kes cubaan bunuh diri dilaporkan kepada berdasarkan kepada statistik Kementerian Kesihatan Malaysia lah. Yang ni baru statistik ni saya baru dapat je ni 16 Jun. Baru beberapa hari lepas, 2 hari lepas lah maksudnya, masih baru lagi. Jadi Menteri Kesihatan menyatakan bahawa itulah peningkatan daripada sudut cubaan ingin ataupun hasrat untuk membunuh diri. Jadi dah ada 465 kes. Kalau yang ni berlaku 28 orang membunuh diri disebabkan lockdown di India. Jadi yang ni berlaku di India lah. Okey, yang ni pula statistik di negara Jepun, di mana kita lihat banyak hot spot ni. Ini merupakan kes kes bunuh diri yang memang telah berlaku. Contohnya yang paling tingginya ialah 40 orang lebih lah pada setiap titik-titik hitam, kita panggil titik hitam, black spot ni lah. Ini berlaku di Jepun. Kalau yang ni kita lihat seorang budak muda berumur 20 tahun, ini berlaku di Amerika Syarikat, di mana beliau seorang trader kepada pasaran saham. Jadi pada usia yang muda, beliau melihat bahawa beliau tidak lagi mempunyai harapan untuk hidup disebabkan pandemik COVID ini mungkin yang melanda di negara Amerika Syarikat pada satu ketika agak tinggi lah, agak tinggi dan mendahului senarai-senarai negara-negara yang mempunyai jangkitan COVID dan sebagainya. Jadi beliau mengambil keputusan akhirnya untuk membunuh diri lah disebabkan kehilangan jumlah pelaburan di dalam akaunnya dan sebagainya lah. Di Thailand kalau kita lihat memang antara yang tertinggi statistik kes bunuh dirinya di Thailand disebabkan pandemik COVID ini, dan juga dikaitkan dengan kehilangan pekerjaan, terutamanya dalam sudut industri yang melibatkan industri pelancongan dan juga industri lain-lain lah yang berkaitan dengan pelancongan. Jadi mungkin disebabkan itu ramai yang membunuh diri di negara jiran kita di Thailand. Yang ni berlaku di negara kita, 5 orang bunuh diri sehari. Ini yang dikabarkan oleh pengerusi Befrienders KL, Justin Victor, mengatakan bahawa di negara kita sehingga kini statistiknya ialah kita dapati 5 orang membunuh diri setiap hari yang mungkin tidak dilaporkan di akhbar-akhbar dan sebagainya lah. Jadi yang itu yang sangat membimbangkan kita lah. Kes penderaan pun semakin meningkat dalam tempoh lockdown ini, dan juga di dalam tempoh mungkin ramai yang terkesan akibat kehilangan pekerjaan, faktor kewangan dan sebagainya. Jadi pendera-pendera ni mengambil peluang lah untuk mendera mangsa-mangsanya. Kalau kita lihat di sini, aduan berkenaan dengan keganasan rumah tangga juga semakin meningkat jika dibandingkan dengan tahun lepas. Jadi ini menurut sebuah pertubuhan pertolongan wanita, dia mengatakan sebanyak 14% peningkatan bilangan panggilan dan aduan mengenai keganasan rumah tangga yang berlaku. Mungkin itulah salah satunya mungkin yang dinyatakan di sini. Sehingga Mei 2021 terdapat 145,173 panggilan yang panggilan yang memerlukan sokongan emosi dan kaunseling. Ini antara inisiatif-inisiatif lah yang kerajaan berikan, yang kita di pihak Perkeso banyak terlibat samalah untuk
untuk membantu daripada sudut pengekalan pekerja dan sebagainya kan. Jadi insentif-insentif seperti program subsidi upah dan kita baru ini kita sambung sehingga program subsidi upah 3.0 yang kita lanjutkan selama sebulan lagi selama sebulan kepada majikan-majikan yang terlibat dengan penutupan syarikat dan sebagainya lah. Dan program penjana kerjaya juga kita usahakan bagi membantu majikan-majikan yang menggajikan pekerja yang baru, yang kehilangan pekerjaan, yang menganggur dan sebagainya. Jadi kita berikan insentif kepada mereka lah, kepada majikan tersebut. Dan di selain daripada itu kita berikan program latihan vocational. Program latihan vocational ni boleh dimohon oleh majikan kepada kita punya dana. Kita masih lagi mempunyai dana lah untuk latihan, tetapi yang memohon latihan ini ialah mereka yang telah diambil bekerja oleh syarikat tersebut lah. Kalau dia belum mempunyai majikan, maksudnya dia tidak boleh memohon insentif latihan inilah. Dan juga program perantisan lah. Program perantisan ni juga kita berikan satu tempoh kepada golongan pencari pekerja yang masih baru, contohnya fresh graduan muda dan sebagainya. Jadi kita berikan mereka satu tempoh percubaan lah, contohnya untuk mereka mendapatkan pengalaman dan sebagainya, dan tempoh 6 bulan dan kita berikan mereka gaji minima. Okay, ini antara inisiatif lah yang telah kita berikan lah di sepanjang yang ni kalau kita ikut belanjawan 2021. Kalau belanjawan tahun lepas mungkin lebih banyak lagi lah yang diperuntukkan oleh kerajaan, terutamanya berkaitan dengan program subsidi upah kita lah. So ini wage subsidi kita yang kita berikan sekarang ni PSU 3.0 masih lagi terbuka kepada majikan-majikan di luar sana untuk memohon bagi subsidi ini kepada pekerja-pekerja yang tidak melebihi 500 orang dalam sesuatu industri lah. Penjana kerjaya ni seperti yang saya maklumkan tadi, antara inisiatif yang kita berikan kepada majikan-majikan yang menggajikan, contohnya pekerja-pekerja yang di bawah umur 40, melebihi umur 40 ada sekian-sekian dia punya percentage yang kita boleh berikan kepada majikan. Contohnya kita lihat contohnya bawah 40, below 40, mereka yang mereka yang mungkin bergaji RM1,000 lah, kita ambil contoh RM1,000. Jadi 40% daripada gaji daripada RM1,000 tersebut mungkin dalam RM400, itu adalah insentif yang kita berikan kepada majikan. Bukan kita tolak gaji pekerja, maksudnya kita tambah 40% daripada gaji yang diberikan tersebut. Majikan wajib menggajikan pekerja dengan gaji minima dan juga berdasarkan kepada kelayakan dan pengalaman pekerja. Jadi dia perlu tawarkan gaji yang bersesuaian lah di situ. Jadi 40% daripada gaji tersebut, jumlah itu kita berikan insentif tambahan kepada majikan. Jadi itu antara insentif-insentif yang kita berikan kepada majikan-majikan yang menggajikan pekerja di era pandemik inilah. Jadi dengan itu mungkin kita nampak dekat statistik tadi itu, mungkin dari sudut kekurangan kehilangan pekerjaan ataupun tuntutan faedah mencari pekerjaan itu nampak kurang dan sebagainya. Kita juga mempunyai lebih kurang 597 training providers ataupun penyedia latihan yang berdaftar dengan kita punya portal. Jadi ada lebih kurang 7,461 kursus-kursus yang boleh dipilih, kursus berkaitan dengan technical dan juga soft skill dan sebagainya lah yang boleh dipilih dalam kita punya senarai training providers ini. Yang ni saya katakan tadi yang berkaitan dengan perantisan lah. Jadi perantisan masih lagi buka. Yang ni mungkin berkaitan dengan elon mencari pekerjaan. Elon mencari pekerjaan ni bagi mereka yang
mendaftar dengan Perkeso di bawah skim Akta 800, skim SIP. Jadi mereka sekiranya kehilangan pekerjaan dalam tempoh bila-bila masa lah, maksudnya mereka mungkin diberikan notis perkhidmatan, tamat perkhidmatan dan sebagainya, mereka boleh datang kepada kita untuk memohon elan mencari pekerjaan yang kita berikan sehingga 9 bulan lah, sehingga 31 Disember ini ya. Jadi dia punya percentage ataupun peratusan yang mereka bakal dapat berdasarkan kepada jadual-jadual yang kita tetapkan lah. Jadi bulan pertama tu mungkin kita berikan 80% daripada gaji asalnya lah, gaji sebelum kehilangan pekerjaan, dan akan dikurangkan lah bulan kedua, bulan ketiga dan seterusnya sehinggalah pada bulan ketujuh mereka akan mendapat 30% sekiranya tidak dapat pekerjaan lah dalam tempoh tersebut lah. Jadi untuk melayakkan mereka mendapat elan-elan seterusnya di bulan kedua, bulan ketiga dan bulan keempat dan sebagainya, mereka perlu menunjukkan kepada pihak Perkeso bahawa mereka giat mencari pekerjaan lah, aktif, maksudnya mereka perlu aktif mencari pekerjaan dengan menghadiri temu duga yang kita anjurkan, karnival-karnival kerjaya yang kita anjurkan. Jadi mereka perlu aktif untuk memberikan bukti. Okay, ini antara perkhidmatan yang kita tawarkan lah. Khidmat sokongan psikologi itu memang itu yang saya uruskan lah setakat ni. Lebih kepada sokongan kepada orang-orang berinsurans di Perkeso. Kita juga menguruskan portal My Future Jobs untuk pencarian pekerjaan, karnival kerjaya yang kita lakukan di setiap pejabat di seluruh negara pada setiap minggu. Pada masa sekarang ni mungkin kebanyakannya kita lakukan secara online lah, secara maya, karnival secara maya saja yang dapat kita lakukan. Program penempatan pekerjaan bengkel kemahiran kerjaya ni pun memang selalu kita adakan secara bulanan berdasarkan kepada permintaan, dan kita anjurkan secara percuma saja kepada semua, tak kira lah golongan pencari kerja, lepasan sekolah, graduan universiti dan sebagainya, pencari kerja, kita adakan satu bengkel kemahiran, mungkin bengkel penulisan resume, bengkel cara menghadiri temu duga dan sebagainya, dan mungkin di situ kita masukkan elemen-elemen psikologi dan juga kaunseling kerjaya lah dalam bengkel-bengkel tersebut. Okey, yang ni Future Jobs. Tuan moderator, mungkin saya telah melewati masa. Boleh lagi ke? Boleh teruskan. Boleh. Takut nanti mencuri masa pula ni. Tak ada masalah. Sebab ini banyak info-info yang perlu didedahkan ni sebenarnya. InsyaAllah. Saya sambung. Mungkin tak banyak lagi slide ni. Ada lebih kurang mungkin tak sampai 10 slide lagi kot. Ya, it's okay, no problem. Boleh. So saya teruskanlah. Jadi terima kasih Tuan Moderator kita membenarkan saya untuk menyambung beberapa minit lagi. My Future Jobs ni adalah portal yang kita uruskanlah. Jadi di sini kita memohon jawatan, kita meminta pencari kerja untuk mendaftarkan diri mereka di My Future Job portal, dan juga majikan juga perlu mendaftarkan mereka di portal tersebut lah untuk mencari pekerja. Jadi ini kita galakkanlah bagi mereka yang yang terutamanya yang ingin mendapatkan insentif daripada Penjana Kerjaya. Jadi majikan wajib mendaftarkan kekosongan jawatan di My Future Jobs. Jadi kalau kita lihat di sini sehingga 10 Jun kita mempunyai kekosongan jawatan yang aktif, yakni 1 hingga 10 Jun saja. Yang aktif lebih kurang 70,000 pekerjaan lah, 70,000 iklan jawatan kosong dalam pelbagai sektor. Jadi kalau kita lihat di sini industri manufacturing ni antara yang tertinggi lah. Dia mungkin mereka masih meneruskan operasi, dan juga sektor penghilangan ni
kalau kita lihat mereka memang memerlukan pekerja-pekerja yang ramai lah, ya. So ini antara usaha yang kita lakukan untuk pencari-pencari kerja kita yang kehilangan pekerjaan dan sebagainya. Kita juga melakukan Karnival Kerjaya. Karnival Kerjaya ni seperti yang saya katakan tadi, kepada graduan, kita approach universiti-universiti dan sebagainya untuk kita berikan mereka kesedaran berkenaan dengan program-program yang kita sediakan lah. Jadi Karnival Kerjaya ni memang kita lakukan setiap bulan lah, setiap bulan. Yang ni yang di peringkat negeri dan sebagainya. Tetapi kalau di peringkat pejabat-pejabat, di peringkat daerah dan sebagainya, memang kita adakan setiap minggu. Setiap minggu kita adakan Karnival. Karnival bersama dengan majikan lah. Maksudnya sekarang ni kita tidak dapat melakukan secara fizikal. Jadi kita lakukan secara maya saja. Jadi tetap juga perlu dilakukan. Maksudnya kita perlu juga sentiasa membantulah rakyat. Maksudnya mereka yang terjejas dengan kehilangan pekerjaan ini, ya. Okey, ini contohnya macam program penempatan pekerjaan yang saya nyatakan tadi. Kita memang ada interview secara online, secara berkala dengan beberapa majikan yang terpilih lah. Maksudnya bukan tidak semestinya kita mengumpul banyak-banyak majikan, tetapi kalau ada satu majikan saja yang menawarkan pekerjaan, jadi kita akan uruskan sesi interview secara online lah bersama dengan kita punya pencari kerja. Yang ni antara salah satu bengkel kemahiran lah yang mungkin kita terlibat sama. Jadi kita memberikan penerokaan berkaitan dengan potensi diri dan juga kepribadian lah. Yang ni antara siri-siri yang telah kita lakukan bagi meningkatkan kemahiran pencari kerja. Jadi di samping kita memberikan motivasi kepada mereka dan juga supaya mereka mengenali apakah kelebihan dan kekurangan yang ada dalam diri untuk mereka mencari pekerjaan yang baru dan sebagainya. Okey, yang ini adalah salah satu program yang masih lagi dalam perancangan di peringkat cawangan return to work, di mana kita akan juga memberikan sokongan kepada keluarga orang berinsurans kita. Maksudnya bagi mereka yang mungkin memerlukan pertolongan ataupun khidmat sokongan psikologi dan sebagainya, bagi mereka, bagi keluarga-keluarga yang terdekat, maksudnya mungkin waris mereka boleh mendapatkan khidmat sokongan ini daripada kaunselor-kaunselor berdaftar kita yang berada. Dan juga sekiranya diluluskan juga nanti, kita juga akan mungkin melantik, bekerjasama dengan pihak-pihak ataupun NGO yang berkaitan dengan bidang psikologi dan kaunseling. Mungkin ahli majlis ahli akrab sendiri yang berada di seluruh negara ni mungkin boleh turut sama untuk memberikan khidmat sokongan kepada pihak kita sekiranya diperlukan. Jadi yang tu mungkin memerlukan perbincangan selanjutnya lah di peringkat yang lebih tinggi lah. Itu kemudian hari lah. Tapi memang dalam perancangan kita akan mengadakan program-program di seluruh negara, dan mungkin kita memerlukan ramai khidmat daripada rakan-rakan kita yang mahir, ya, dalam bidang masing-masing di setiap negeri dan daerah. Okey, ini rakan SIP Prihatin. Ini mungkin saya dah ceritakan tadi antara contoh. Okey, yang ni contoh kes yang telah saya terlibat bersama dengan beberapa industri dan juga sektor perkilangan, ya, yang mungkin akan menutup operasi mereka. Mungkin dah tutup pun, ada yang dah tutup. Contohnya macam kilang Panasonic, kilang Sony, kilang Silverstone. Jadi mereka ni memang dah tutup operasi. Jadi saya terlibat sama dalam membantu pekerja-pekerjanya di
di mana kita menggunakan khidmat bantuan juga daripada rakan-rakan kaunselor kita yang berada di zon-zon terlibat lah. Maksudnya untuk turun padang sekali, kita memberikan sokongan emosi kepada pekerja-pekerjanya yang di mana mereka mengetahui bahawa mereka akan diberhentikan kerja, tetapi mungkin mereka masih lagi keliru dan juga masih lagi tidak tahu apa yang perlu dilakukan selepas ini. Mungkin ada yang setengahnya dah ada perancangan, mereka mengharapkan jumlah pampasan daripada daripada syarikat tersebut dan mereka merancang untuk melakukan perniagaan dan sebagainya lah. Tapi ada juga pihak yang masih lagi keliru dan tidak tahu ke mana hala tuju lah. Jadi yang itulah yang kita bantu daripada sudut kita memberikan penerangan berkaitan dengan faedah-faedah yang ada dan juga mungkin sekiranya ada memerlukan khidmat bantuan sokongan psikologi, kita juga ada sediakan dari sudut khidmat sokongan psikologi dan kaunseling secara online lah. Kalau buat masa sekarang ni mungkin kita tidak boleh berjumpa secara fizikal, jadi kita lakukan secara online saja. Jadi antara salah satu syarikat ataupun industri yang kita bantu di mana 700 orang pekerjanya, kita adakan satu taklimat selama 10 hari. Maksudnya kita berkampung di sana, kampung di tempat tersebut selama lebih kurang 10 hari dan kita melakukan intervensi daripada sudut dalam kelompok lah. Maksudnya dalam kelompok lebih kurang 20 orang pada satu sesi dengan dibantu oleh 2 orang kaunselor lah, kaunselor yang berdaftar dan juga ahli psikologis kita untuk memberikan sokongan kepada mereka. Jadi mereka ni kita tidak boleh mengadakan satu program dalam satu hari disebabkan mungkin satu, kita berada dalam tempoh PKP, kita memerlukan penjarakan fizikal dan sebagainya. Jadi dan mereka juga masih lagi beroperasi, jadi mereka tidak boleh menutup operasi disebabkan nak mendengar ceramah daripada kita ataupun intervention daripada pihak kita. Jadi mereka pecahkan kepada beberapa kelompok, maksudnya mungkin daripada satu unit mereka mengambil 2-3 orang ataupun satu line, kalau di kilang tu kita panggil line lah, section ataupun line lah. Jadi satu section tu mereka ambil 2-3 orang saja untuk hadir kepada program kita lah, supaya mereka dapat memberikan pendedahan kepada semua anggota ataupun staff di syarikat tersebut lah. Jadi akhirnya kita berjaya dan ada beberapa program yang kita aturkan lah di dalam tempoh jangka masa yang panjang. Mungkin kita akan adakan karnival kerjaya bersama dengan majikan-majikan setempat lah. Maksudnya kita adakan close interview. Kita panggil majikan majikan yang ingin menggajikan mereka ini, terus kita adakan interview di tempat mereka lah, di tempat di kilang tersebut lah. Ini kalau intervensi awal, maksudnya kalau kita dapat maklumat awal, maksudnya inilah antara perkara yang kita akan maklumkan kepada majikan supaya mereka bersedia lah. Jadi kalau yang last minute tu, maksudnya kalau dalam tempoh last minute baru nak beritahu pihak kita, jadi mungkin tak banyak sangat yang boleh kita bantu lah. Kalau mereka memberitahu kita secara lebih awal hasrat mereka tu untuk mungkin untuk memberhentikan pekerja, jadi kita boleh membantu daripada sudut itulah. Okey, ini selesai. Dah habis dah. Nanti saya ulang balik. Jadi bila dah sampai slide terakhir ni, saya percaya ramai yang okey dah. Dah nak habis dah, okey dah. Mungkin kita sediakan mungkin dalam 5 minit ataupun terpulang kepada tuan moderator lah untuk mungkin kalau ada soalan-soalan yang perlu saya jawab dan sebagainya, ataupun mungkin tuan moderator sendiri nak tambah daripada sudut kepakaran beliau lah kan, berkaitan dengan kehilangan pekerjaan dan sebagainya. Jadi untuk yang terakhir ni saya ingin nyatakan bahawa kita harus sentiasa bersyukur lah dengan pekerjaan yang kita ada, dan mungkin di kalangan kita ramai daripada golongan penjawat awam
mungkin tidak terkesan sangat dengan tempoh perintah PKP, lockdown, duduk di rumah, bekerja di rumah dan sebagainya. Kita masih lagi diberikan gaji, tetapi mungkin saudara-saudara ataupun rakan-rakan kita di luar sana yang sangat terkesan dengan kehilangan pekerjaan ini. Jadi kita perlu bersyukurlah, kita perlu bersyukur dan juga sentiasa memberikan khidmat yang terbaiklah kepada rakyat dengan polisi-polisi yang mungkin telah kita ada sebelum ini. Jadi contohnya macam no wrong door polisi kan dan sebagainya. Mungkin kita perlu lebih proaktif dan kita menganggap bahawa pelanggan kita itu adalah yang kalau ada lagi satu perkataan tu dia kata customer is royal kan. Treat your customer as a royalty. Maksudnya bila pelanggan datang kepada kita kena sediakan kapet merah lah kepada mereka. Macam raja lah datang kepada kita kena ikuti perintah ataupun kemahuan mereka lah. Jadi ini pun subjektif lah. Jadi tak semestinya kita tunduk kepada mereka, tetapi kita daripada sudut kita menghargai pelanggan-pelanggan di luar sana lah yang mungkin yang sekarang ni menghadapi kesusahan dan sebagainya. Jadi mereka memang iri hati dengan pejabat-pejabat awam ni sebenarnya, dan yang kerana mereka merasakan bahawa kita tidak terlibat sangat dengan perintah berkurung dan sebagainya lah kan. Okay, and then kita jangan juga orang kata apa tidak memilih bulu ataupun kita tidak memilih bangsa, agama dan budaya lah dalam kita membantu kita punya pelanggan dan sebagainya. Jadi kita perlu sentiasa entertain mereka. Mungkin bagi saya lah, mungkin kata terakhir ni saya mengatakan bahawa kehilangan pekerjaan itu bagi sesetengah pihak mungkin tidak sangat mendatangkan kerisauan ataupun kebimbangan, tetapi dalam pada masa yang sama daripada sudut psikologinya dan juga emosinya, saya merasakan bahawa kita perlu sentiasa lah, terutamanya bagi kita ni ahli-ahli rakan pembimbing kan. Maksudnya kita perlu sentiasa membantu daripada sudut kita mengambil tahu tentang kita punya rakan-rakan ataupun saudara-saudara yang mungkin terkesan dengan kehilangan pekerjaan ataupun kekurangan kewangan dan sebagainya lah. Jadi saya rasa itulah antara dua perkara yang saya lihat. Satu mungkin kurang satu golongan mungkin kurang terkesan, tapi yang ada golongan, maksudnya ada golongan sehingga sanggup membunuh diri dan sebagainya. Jadi yang tu yang kita nak elakkan lah. Kita nak elakkan perkara tersebut untuk daripada berlaku lah. Ya. Okey, saya ingat itu saja kok Tuan Roslan daripada pihak saya. Baik, terima kasih Cik Muiz. Terima kasih Cik Muiz. Bagi mana rakan-rakan yang baru saja bersama kita di dalam program SSM Bilangan 8 ini, bersama-sama kita tadi adalah Cik Muiz bin Datuk Abdul Halim yang merupakan Ketua Unit Psychology Support and Social Wellbeing di RTW Cawangan Perkeso Cawangan RTW. Dan ada satu pertanyaan daripada rakan kita, penonton kita daripada Puan Siti Zubaidah Muhammad Yusof. Tadi dia ada tanya berkenaan dengan bagaimana untuk join that weekly or monthly online Carnival Kerjaya itu Tuan. Saya rasa mungkin Cik Muiz ada terangkan tadi, sedikit boleh ulang lagi macam mana cara nak join yang Carnival tadi. Okey, sebenarnya Carnival ni yang kita adakan, kita memang ada satu portal yang kita namakan EIS portal. Jadi di EIS portal sama ada di Facebook pun kita gunakan portal yang sama. Jadi kita sentiasa post kalau ada event-event yang kita anjurkan pada setiap bulan dan sebagainya, memang kita post di sana lah. Dikendalikan oleh My Future Jobs. My Future Jobs portal. Okey, baik. Terima kasih. Dan satu lagi ada pertanyaan. Adakah rakan skuad prihatin ataupun rakan SIP prihatin ini ada di seluruh negara ataupun adakah di unit Cik Muiz saja? Sebab mungkin katalah contoh di Kelantan ada tutup kilang. Orang tu dah
dah apa nama ni gelandangan dan sebagainya, adakah rakan SIP itu tadi ataupun rakan skuad prihatin tadi tertumpu di ibu pejabat di unit Cik Muiz saja? Okey, sebenarnya kita memang ada kita panggil penyelaras rakan SIP di setiap pejabat kita, setiap pejabat Perkeso di seluruh negara. Jadi di sana penyelarasnya mungkin ada yang terdiri daripada pengurus pejabat tersebut sendiri, ada yang mungkin terdiri daripada ketua cawangan SIP di pejabat-pejabat negeri contohnya, dan juga pengurus-pengurus kes kita lah, pengurus kes RTW di setiap pejabat. Jadi mereka ni kita lantik sebagai penyelaras ataupun moderator untuk rakan SIP bagi membantu melicinkan lagi proses pemberian faedah ataupun penyampaian faedah kita kepada orang berinsurans lah. Ya. Baik, terima kasih. Saya nampak Perkeso ni banyak membantu dari sudut keselamatan sosial, sama ada bagi mereka yang bekerja di sektor swasta, ya. Tapi bagi rakan-rakan kita yang bekerja dan berkhidmat di sektor awam, sesungguhnya seperti mana yang Cik Muiz beritahu tadi, kita kena bersyukur kerana kita masih diberi peluang bekerja dan berkhidmat sehingga umur 60 tahun dan kedudukan ekonomi kita stabil. Tapi dalam pada itu, itulah kadang-kadang kepayahan dan juga kesusahan yang dialami oleh kita, mungkin orang lain tak tahu. Mungkin juga ada penjawat awam yang kesempitan, tambah-tambah lagi duduk di bandar-bandar besar macam Berjaya, Kuala Lumpur, Johor Bahru dan sebagainya, bandar-bandar besar. Jadi untuk itu, terima kasih banyak-banyak Cik Muiz kerana atas perkongsian tadi. Dan walaupun, seperti mana yang saya beritahu tadi, walaupun pendengar-pendengar kita dari segi sektor awam, boleh dikongsi bersama untuk mungkin ada waris, anak, adik, kawan, jiran-jiran, boleh sampaikan perkara ini kepada mereka, ya. Jadi sekali lagi ucapan terima kasih kepada Cik Muiz. Mungkin di masa-masa akan datang kalau kami nak kesempatan lagi boleh panggil lagi kot Cik Muiz. InsyaAllah boleh dialu-alukan lah. Saya bersedia. Ataupun mungkin ada pihak-pihak di luar sana, rakan-rakan kita yang ingin nak menjemput Cik Muiz bagi penerangan kepada grup-grup kecil, mungkin saya percaya Cik Muiz boleh sampaikanlah. InsyaAllah boleh. Baik, untuk itu saya baik, terima kasih banyak Cik Muiz. Untuk itu saya serahkan kembali kepada Cik Ros untuk selanjutnya. Okay, terima kasih kepada Tuan Roslan selaku moderator kita untuk SSM siri ke-8 pada hari ini bersamaan dengan 18 hari bulan 6 2021 dan panel jemputan kita pada hari ini Encik Muiz daripada Perkeso, perkongsian yang sangat menarik daripada Encik Muiz. Semoga penonton SSM siri ke-8 pada hari ini mendapat manfaat daripada input-input yang telah dikongsikan oleh Encik Muiz pada pagi ini. Jangan lupa sharing posting ini agar lebih ramai lagi yang menonton SSM siri ke-8 yang orang cakap perkongsian inisiatif daripada Majlis Akrab Kebangsaan kepada semua ahli akrab amnya dan juga bukan ahli akrab. Kita tak nak lah orang cakap nanti SSM ni untuk ahli akrab saja, tapi ini terbuka kepada semua penonton, rakan-rakan Majlis Akrab Kebangsaan. So untuk next sampai kita berjumpa lagi untuk SSM seterusnya, kita nantikan panel jemputan dengan tajuk yang menarik yang kita akan sajikan kepada penonton SSM. Kepada penonton SSM pada hari ini yang bersama-sama kita dari awal rancangan sehingga akhir, terima kasih diucapkan. Dan kepada sesiapa yang tidak sempat untuk menonton SSM pada pagi ini, this is a live recorded live stream. Boleh tonton bila-bila masa sahaja di mana sahaja anda berada. Sekian untuk hari ini, terima kasih. Ya, terima kasih. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Cik Muiz.